Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertamanya kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita masih lagi diberikan nikmat olehnya, nikmat iman, Islam, nikmat kehidupan, kesihatan, dan nikmat dapat menghadirkan diri ke masjid yang mana telah lama kita stay at home 3 bulan, dari bulan 3 sehingga bulan 6, sehinggalah minggu sudahlah. Kalau sebelum ini hanya pegawai masjid dan AJK itu pun 3 orang saja berjemaah. Kemudian 2 minggu sebelum ini atau 3 minggu 3 kali Jumaat 12 orang, hanya juga dalam kalangan pegawai dan AJK. Manakala minggu sudah 60 orang. Dan alhamdulillah minggu ni Jumaat tadi mengikut keluasan masjid. Jadi kita jumlah sebanyak 213. Alhamdulillah. Karena ikut SOP dia selang satu saf. Kalau tak selang satu saf boleh jadi sekali lagi lah 400 orang. Alhamdulillah. Jadi demikian juga majlis ilmu telah dibenarkan hanya diberi masa selama 30 minit, maksimum 30 minit. Jadi saya akan mengambil ruang masa 30 minit saja. Kena ikut SOP lah. Baik. Jadi demikian juga banyaklah SOP dan bila SOP itu atau garis panduan atau operasi standard prosedur, jaraknya semeter dan sebagainya, maka macam-macam tanggapan. Boleh tak sembahyang jemaah berjemaah ni direnggang-renggangkan, wahai disuruh untuk dirapat-rapatkan. Nanti insya-Allah di kesempatan yang ada kita akan mengupas pandangan para ulama dalam memutuskan hukum, istinbat hukum, nak keluar hukum. Demikian juga lah di awal permulaan penutupan masjid, buat keluar hukum ditutup masjid, maka berbagailah tanggapan negatif, macam mana masjid kena tutup dan sebagainya. Dan bukan setakat masjid kita je tutup, Masjidil Haram juga Masjidil Nabawi pun ditutup. Baik. Jadi kita tanpa melengahkan masa, kita akan baca semuka seperti biasa. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Kita tunggu upah yang tadilah ya. Jadi kita 3 bulan tak bertemu. Dulu ni kita berhenti mana pun, tak ingat. Ada yang ingat, ada yang tanda. Tak tanda, tak ingat. 3 bulan 3 bulan majlis ilmu ataupun kuliah kita tanda. Juzuk yang ke-7 lah, kita masuk juzuk yang ke-7. Jadi kita nak baca, kalau kita masuk surah Al-An'am. Walaupun kita baca tak apalah, kita ulang balik lah. Muka surat 128. Pertama macam doa tu lah. 128
juzuk yang ke-7. Kalau kita masuk juzuk 8. Oh, 3 bulan. Belum lagi setahun. Kena setahun. Lupa tu. Baik, apalah kita baca surah Al-An'am, surah 128 ayat pertama hingga ayat ke-8 satu muka surat. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu surat 128 surah Al-An'am ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فسوف
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, telah pun kita membaca surat Suratul An'am, surat yang ke-108 ayat pertama hingga ayat 8. Jadi kita petik sikit untuk hukum tajwid sebelum kita upah bahasa penjarakan 1 meter. Biasa ada pandangan yang mengatakan bid'ah, Nabi tak buat.
seminta, malah disuruh sawu sufufakum fa inna tasliyatas sufuf min iqamas salat. Apa itu rapatkan saf, betulkan saf. Mana merapatkan saf itu adalah sebahagian dari mendirikan solat. Baik. Jadi sebelum itu kita tengok dulu ayat yang kelima. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Pada kalimah faqad dan yang sukun kalau surah berdetak faqad kadzabu bil haqqi lamma, mim yang bertasydid wajibul gunnah dengan dua harakat. Ja'ahum wajib muttasil panjang sekadar 4 atau 5 harakat. Tanda waqaf sebelum ya harus waqaf, cuma wasal lebih aula. Fasawfa yatihim amba'u. Pada kalimah amba'u nun mati bertemu dengan ba iqlab. Mim dalam kalimah tersebut itu tanda iqlab dengan 2 harakat. Panjang dalam kalimah tersebut amba'u, panjang itu mak wajib muttasil, panjang 4 atau 5 harakat. Manakala dalam kalimat tersebut ada alif, ya alif itu alif pada penulisan lah. Dia tak ada huruf panjang dan sebagainya. Makanu bihi yastahzi'un. Diakhiri ayat ini dengan mad alif disukun, boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik. Kemudian kita tengok kepahaman ayat yang kelima tersebut. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Fasawfa yatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan daripada berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Baik, ini satu amaran dan ancaman Allah kepada golongan yang kadzabu bil haqq, mendustakan kebenaran. Ya, kerana pasti kalau tidak di dunia, pasti nanti di hari akhirat mereka akan meyakini, atau dalam bahasa akan yakin itu karena ayat sebut bahawa nanti baru mereka yakin. Ya, dalam surah As-Sajdah yang kita baca, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ujung ayat itu sesungguhnya kami telah yakin. Ini golongan yang bersalah al-mujrim. Allah sebut dalam ayat tersebut al-mujrim, mujrimuna, orang yang bersalah kepada Allah, berdosa, orang yang melakukan kefasikan, melakukan kemaksiatan, kufur, musyrik dan sebagainya. Nanti bila diazab, barulah mereka sedar bahawa janji-janji Allah itu benar. Mereka akan mendapat balasan nanti di hari akhirat. Benar janji-janji tersebut, maka barulah di hari akhirat itu mungkin, inna mungkin, sesungguhnya kami telah yakin. Tetapi yakin di hari akhirat tidak beri manfaat. Hak yakin yang memberi manfaat adalah yakin dalam kehidupan di dunia. Bila yakin maka menjauhi perkara yang dilarang, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Baik. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat mereka akan sedar, mereka akan melihat kebenarannya. Ataupun Allah Subhanahu yang ke-6 bahawa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan di dunia lagi dengan Allah menghancurkan kam ahlakna min qablihim, Allah membinasakan kaum-kaum sebelum kamu, yang mana kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Allah Lut, yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, bahawa Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan dibinasakan dengan berbagai apa itu bandar
daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai memperlihatkan amaran dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, khususnya kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu secara ringkas. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam tu Allah cerita tentang kebinasaan kaum yang terdahulu kerana keingkaran mereka mendustakan, kadzabu bil haqq, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para anbiya dan mursalin yang diutuskan kepada mereka. Baik, jadi kita ada 20 minit, kita 10 minit. Baik, jadi kita tunggu kepada apa yang kita nak sebutkan. Karena bila ada pandangan yang mengatakan bid'ah daripada sembahyang berjemaah di masjid bagi sembahyang di rumah, kan? Karena ada pandangan kata sembahyang itu tidak sah, kan? Maka menimbulkan kecelaruan dalam kalangan umat Islam lah. Karena dari sudut fiqh itu sendiri pun berbeza kepada 4 mazhab. Maka kalaulah dalam kaedah fiqh mazhab ini pun berlaku perbezaan dalam istinbat hukum dan keluar hukum melihat kepada dalil yang sama. Karena kita sebutkan umpamanya batal sembahyang, kan? Menyentuh wanita, la masdumun nisa, ayat yang sama dalam surah Al-Maidah, jelas tentang batas sembahyang, la masdumun nisa, menyentuh wanita. Maka di situ pun ulama mazhab berbeza kerana mengambil kepahaman la masdum tu bagaimana sentuh. La masdum, satu kalimah itu membawa masuk apa? La masdum. Bagi mazhab kita Syafi'i, dan la masdum ambil kira setu batal. Bagi mazhab umpamanya Hanafi, setu, kalau setu saja mata setu lagi sehingga mendatangkan kegairahan, maka bersama dengan gairah bau batal. Itu pada setu tu dah berbeza. Apa itu? Setu salam. Maka termasuk sama bersalam. Bagi kita mazhab Syafi'i haram salam kerana setu tu. Maka setu dengan batal wudu, maka haram salam. Setu tanpa batal, tidak membatalkan wudu, boleh salam, kan? Contoh setu tidak membatalkan wudu, bersentuhan ataupun bersalam dengan mahram, kan? Adik-adik perempuan kita, mak kita ke atas nenek, anak perempuan sampai ke bawah yang mahram, kan, yang haram kita nikah, maka kita boleh bersentuh ataupun boleh bersalam. Yang batal wudu sembahyang, batal wudu Allahumma salli ala Muhammad dengan bersentuh, maka itu tak boleh haram bersentuhan. Baik. Jadi kita nak tengok pandangan ulama dalam meletakkan keharusan atau membolehkan sembahyang berjemaah dengan jarak 1 meter yang diperintahkan, kan? Diarahkan kepada kita untuk melaksanakan solat berjemaah dengan penjarakan 1 meter, kan? Kalau di tempat lain tak apalah, kerana pada sembahyang ada hukum dia, kan? Baik. Hukum asal renggang sembahyang, renggang sembahyang. Maksud hukum asal kita kata rapat ni makna tak ada ruang boleh masuk. Jadi kalau hukum asal masuk, kalau kita mari sembahyang ni, kemudian kalau kita mari ada renggang, hak mari ni mari renggang. Kalau renggang ni hukumnya makruh. Renggang walaupun jarak 1 meter atau sampai 1 meter lah. Renggang sikit. Renggang 1 meter jauh. Renggang 1 meter yang kita buat 2 orang boleh masuk. Antara kan 2 orang boleh masuk celah. Baik itu dia panggil apa? 1/3 masjid. 1/3 orang masjid. Kalau kata masjid itu menempatkan 900 orang, jadi dengan penjarakan 1 meter ni dia jadi 300 orang. Gitu. Cuma kita selang pula satu sah orang lagi.
kan? Makna kita ni bukan sepertiga lah. Masa kita Singapura tu separuh lagi. Jadi 150 tak boleh kerana apa itu ada arahannya dan SOP-nya. Dia penjarakan demikian. Antara satu sah tu di Singapura so, walaupun ada masjid yang tidak menjarakkan antara satu sah keluarga, tak boleh. Kerana arahan datang dari pihak atasan daripada Allahumma salli ala Muhammad, pegawai agama daerah. Kerana dia kata itu SOP-nya sehingga satu sah. Pasal dia kata kalau tak lengkap satu sah, kalau berdiri tak apalah, diri penjarakan tu dilarang dalam kita. Tapi bila sujud, kan, kalau tak lengkap satu sah, bila sujud, maka saf yang kalau kata pertama, kemudian saf kedua, kepala saf yang kedua tu berhampiran dengan kaki saf yang pertama. Dapat kita ambil itu, tak ada masalah. Baik, hukum asal disebutkan hukum asal makruh. Baik. Kemudian dalam pada makruh tadi menurut mazhab kita Syafi'i, dia bukan haram lah. Kemudian melumpuhkan pahala salat berjemaah. Melumpuhkan pahala solat berjemaah orang yang tidak merapatkan. Maksud macam kita sebut tadi, kalau dalam keadaan biasa apa kemudian malu yang ke malu kemudian kan malu dia jawab hak ni mayang dia sah lah, mayang dia sah, cuma menghilangkan pahala jemaah dia pasal dia tidak melaksanakan apa itu tuntutan dalam solat berjemaah. Baik, itu dalam keadaan apa itu kita sebut keadaan biasa, hukum asal dia. Baik, antara hadis yang menyebutkan tentang apa nama saf ini, iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wala tadhabu furjati lisyaitani wa man wasala saffan wasala Allah wa man qata'a saffan qata'a Allah. Maksudnya janganlah kamu biarkan kekosongan saf itu untuk syaitan. Siapa yang menyambungkan saf Allah akan menyambungkannya. Siapa yang memutuskan saf Allah akan memutuskan dari dirinya. Tadi riwayat Imam Abu Dawud. Jadi nak sebut tadi yang satu dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan pandemik hari ini kan, COVID-19. Karena ada nas dia gitu. Janganlah kamu merenggangkan, kerana ruang renggang itu akan diisi oleh syaitan. Walau bagaimanapun jika terpaksa merenggangkan saf kerana keperluan, maka hal itu tidak dihukumkan makruh atau haram. Ia berdasarkan kaedah fiqh ad-darurat tubihul mahzurat. Inilah kaedah qawaid fiqhiyah, kaedah dalam nak memutuskan, nak keluar hukum. Bagi kaedah fiqhiyah banyaklah kaedah dia, al-umuru bimaqasidiha, ad-daru dira, banyaklah ulama fiqh dalam keluar qawaid fiqhiyah, kaedah hukum atau usul fiqh dalam nak mengeluarkan hukum. Kerana hukum ni dia akan datang. Umpamanya disebutkan sembahyang atas kursi kan? Di zaman Nabi tak ada sembahyang atas kursi. Maka bila mari kursi, ada kursi pula, maka mari pula ulama pun nak awak keluar hukum bagaimana nak sembahyang, kaedah sembahyang atas kursi dan sebagainya. Bukan sembahyang atas kursi tu berdiri atas kursi dah. Sembahyang duduk, sembahyang duduk di kursi. Baik. Ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara yang darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Perkara darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Itu kaedah dia. Jadi umpamanya mudahnya kita kata rukhsah lah. Rukhsah, kelonggaran, keringanan dalam memakan makanan yang haram. Ni dalam kaedah ni. Ad-darurat tubihul mahzurat. Umpamanya binatang yang haram kita makan, apalah kan. Tapi dalam keadaan darurat dia jadi harus. Kalau kata dalam bab makanan tadi, ia mari 3 syarat. Pertama, tak ada makanan yang halal. Ada itu je. Kemudian makan untuk menyelamatkan nyawa.
Kemudian yang ketiga, makan menyelamatkan nyawa, makan apa tadi? Itu menyelamatkan nyawa, memutuskan kehidupan. Makan bukan untuk kenyang. Sekadar lapik perut. Dia ada pula mari syarat dia lah. Maka hak haram bila darurat jadi harus. Itu kaedah hukum. Baik, urusan melakukan solat dengan cara bukan kebiasaan juga boleh dikiaskan dalam situasi lain. Contohnya seperti kebenaran menggunakan kerusi dalam solat bagi mereka yang tidak boleh sujud kerana sakit, dan juga keperluan mendukung anak kecil ketika solat macam kursi. Maka diharuskan. Perkara-perkara yang makruh dalam solat tidak menjadi makruh apabila terdapat keperluan untuk melakukannya. Jadi perkara makruh bila terdapat keperluan dalam melakukannya, maka dia pada tika dasar itu tidak jadi hukum makruh, malah jadi harus. Yani harus bolehlah. Seperti mana ulama usul fiqh mengeluarkan kaedah al-karahah tazulu bil hajah. Al-karahah tazulu bil hajah. Maksudnya hukum makruh itu hilang apabila wujud keperluan. Asal kita sebut tadi makruh bayang berjemaah rendah-rendah kan. Kemudian mari hukum pula orang yang semai jemaah itu hilang pahala jamaah. Tapi kerana kemakruhan tadi. Tapi bila hapus kemakruhan tadi kerana ada hajat, maka secara automatiknya dia beroleh pahala jamaah lah. Adakah pahala jamaah masih diperoleh? Ini bagi soalan. Adakah pahala jamaah masih diperoleh? Kita sebut tadi. Kalau keadaan kaedah hukum yang asal tak boleh pahala. Kalau enggak tadi, enggak. Pahala tak dapat. Pahala jemaah tak dapat. Sembahyang sah, pahala jemaah tak dapat. Maka adakah hak kita buat ni, penjarakan semita-semita ni dapat pahala? Kalau tak dapat pahala, macam hak kita sebut tadi ya. Daripada sembahyang jemaah mati, baik sembahyang rumah. Pasal pahala jemaahnya tak dapat. Baik. Maka kita nak jawab. Bagi persoalan ini, Al-Imam Asy-Syihab Ar-Ramli berpendapat bahawa pahala berjemaah masih diperoleh kerana tindakan bersolat dengan jarak yang jauh itu diperlukan bagi mengelak mudarat yang lebih besar dan bukan dilakukan secara sengaja. Ini ulama waktu mengeluarkan fatwa itu bukan senang-senang buat fatwa, dan fatwa yang dikeluarkan itu ialah kalau kata di Malaysia oleh para mufti seluruh negeri. Tak ada negeri yang nak keluar fatwa berlainan. Ada negeri mana yang tidak penjarakan? Tak ada. Semua negeri dalam Malaysia semua penjarakan 1 meter di masjid mana-mana. Bukan sekat di Malaysia, malah di luar daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, malah Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu juga penjarakan. Kerana tadi untuk mengelak mudarat yang lebih besar. Jadi tidak melumpuhkan pahala jemaah, dapat pahala berjemaah. Justru dibagi yang berada di tempat-tempat karantin dan kediaman masing-masing, solat jemaah masih boleh dilakukan dengan menjalankan diri dengan makmum yang lain sekurang-kurangnya pada jarak 1 meter. Kan? Cuma kalau di rumah tak apalah. Kan? Dengan anak kita, dengan anak kita tak apa, tak perlu penjarakan. Pasal kita masuk kereta pun sebelah lah. Masuk kereta kita dengan bini kita sebelah tak apa semeter lah. Jenuh nak masuk kereta semeter, kena pasang sambung dulu. Itu hak belakangnya ada kita bukan apa-apa lah. Jadi bila perkara yang dalam ruang lingkup kita punya duk main di mari bersentuhan anak-anak dan keluarga kita, maka hak tu tak perlu jawab. Biasa kita duk main sentuh mari. Kalau tak sentuh salam, kita sentuh ni badannya, anak kita perlu sentuh kepala baik, buka baik. Kita sentuh kepala baik, anak kita perlu sentuh. Mana hak tu tak ada masalah. Di rumah tak apa. Pasal di tempat awam, tempat umum, tempat ramai, maka kita kena jagalah penjarakan kita. Baik, lebih maksud waktu. Jadi sekadar itu untuk majlis ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran serta beroleh kepahaman akan kekhusutan yang berlaku dalam kepala kita. Mudah-mudahan amin Allah.
Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.